Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita pergi muka surat 530. Sebab bab yang sebelum daripada itu kita tangguh dulu, iaitu bab yang berkaitan dengan memperhatikan dan mendidik hamba abdi. Kita tinggal dulu bab itu sebab sekarang pun tak ada sangat dah hamba abdi. Kita pergi kepada bab berlaku baik terhadap anak yatim. Ini agak relevan dan munasabah untuk kita bicarakan pada pagi ini. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jumpa bab berlaku baik terhadap anak yatim. Muka surat 530 kalau kitab ni. Man masaha ala ra'si yatimin rahmatallahu lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanatan wa maha anhu bikulli sya'ratin sayyi'ah wa rafa'a bikulli sya'ratin darajah. Nabi kata, siapa yang mengusap kepala anak yatim kerana kasih sayang, maka Allah mencatat untuknya bagi setiap rambut yang diusap itu satu hasanat, dan dihapus satu dosa, dan dinaikkan satu darjat. Ini Nabi kata, kalau kita usap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Pasal apa? Kita fikir anak yatim ini dia tak ada pok. Itu dia. Jadi tuan-tuan, kita yang tua ni pun bila pok tak ada, kita berasa lagu mana agak-agak. Dia kena tarik dulu perasaan kita dulu. Kita ni, saya umur 48, berasa pok tak ada. Sekarang memang pok tak ada, mak tak ada. Kita berasa time-time raya lain. Sebab tu orang yang ada mak pak ni dia kena bersyukur sungguh. Sebab ada lagi dia punya ayah ataupun mak dia tua pun tak apalah, balik-balik tengok muka mak dapat pahala, kan? Muka pak pun lebih kurang sama lah dapat pahala. Jangan beras hati pula. Tapi hak tentunya dapat pahala tengok muka mak. Cuma dia tak sebut lah pak sebab dia bagi kelebihan kepada mak sikit. Jadi kalau tengok muka pak pun yang tua dapat pahala juga. Tapi time dia tak ada, walaupun kita tua, sekali-sekala mari teringat. Mari teringat ke dia. Jadi kita berasa, maknanya orang panggil mengharapkan kasih sayang. Maka oleh kerana anak ni dia mengharapkan kasih sayang pak dia, mak dia, maka kita cuba ingat balik ataupun cuba imagine sikit, gambarkan dalam kepala kita bagaimana perasaan anak yatim. Ni bukannya pak yatim ni. Macam kita ni orang panggil peringkat pak dah. Dapat cucu dah. Dapat cicit dah. Ini anak yatim, isteri tak ada. Tak? Suami tak ada. Ayah tak ada. Kita ada isteri, ada suami, ada anak, ada cucu. Anak yatim, bini tak ada, isteri tak ada, cucu tak ada, cicit tak ada. Kalau ada pun mak, tapi ayah tak ada nak memanja. Maka pada masa itu, andai kata kita sebagai manusia ini turun darjat kita, jumpa anak yatim, pergi usap kepala dia dengan penuh kasih sayang, teringat ke dia ni, kalau aku ni jadi dia, betapalah aku rindukan satu orang ayah. Masa kita usap begitu tuan-tuan dengan penuh kasih sayang, maka di kala itu Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita mengikut bilangan rambut yang ada pada kita. Mana kalau rambut banyaklah. Hak kepala tak ada rambut lagu mana pula? Hak tak ada rambut ni kira-kiranya andaikan ada rambut. Jangan duk kecil hati pula hak jenis tak ada rambut kan. Andaikan masa itu memang kepala ni ada rambut, cuma dia tak ada rambut.
Mungkin mikir banyak ke apa benda, wallah alam lah. Ya. Maka diandaikan dia, maknanya apa ni, katakanlah budak tu jenis botak kepala kan, maka kalau diusap pun walaupun dia tak ada rambut kerana botak kepala ke apa benda, maka pada masa itu tetap diandaikan, maknanya banyak mana agak-agak dia punya liang, dia rambut ada, cuma dia dibotakkan ke apa benda, itu cerita lain lah. Jadi katakan ada agak-agak, berapa agak-agak di atas kepala kita ni ada rambut, agak-agak lah. Ada 10,000 ataupun letaklah 1,000 lai lah ya. 1,000 lai, setiap kali kita usap 1,000 dosa turun, diampunkan oleh Allah Ta'ala, dijatuhkan oleh Allah Ta'ala, kemudian diangkat 1,000 darjat, dan juga pada masa itu diangkat 1,000 kejahatan ya. Jadi ini kalau kita rasakan bahawasanya kita ada perasaan lah, kadang-kadang perasaan ini mari, perasaan kasih sayang ni mari bila jumpa anak yatim, lagilah usap kepala dia supaya perasaan kasih sayang tu mari. Lepas tu dia akan ikuti dengan hadis yang seterusnya ni. Bila perasaan kasih sayang tu mari, dia ada efek pada benda lain pula. Kita baca dulu, kita ambil satu hadis lagi lah. Nabi SAW bersabda, siapa yang memelihara seorang anak yatim dari kaum muslimin untuk menjamin makan minumnya sehingga ia cukup sendiri, maka Allah mewajibkan untuknya syurga dengan pasti, kecuali jika ia berbuat amal yang tidak diampunkan oleh Allah. Dan siapa yang dicabut oleh Allah penglihatannya, lalu sabar dan mengharap pahala daripada Allah, maka Allah mewajibkan baginya syurga dengan pasti, kecuali jika ia berbuat amal yang tidak diampuni oleh Allah. Dan ketika ditanya apakah karimah kesayangan itu, Nabi jawab, mata dia. Dan siapa yang mempunyai 3 puteri lalu dididik dan dibela sehingga mati atau kahwin, maka Allah Ta'ala mewajibkan baginya syurga, kecuali jika berbuat amal yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Lalu ada satu orang badui bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika hanya 2 puteri? Jawab Nabi SAW, juga 2 puteri. Ibnu Abbas jika menceritakan hadis ini berkata bahawa hadis ini termasuk daripada hadis yang ganjil istimewa dia. Keistimewaan dia cukup ganjil. Nabi kata, siapa yang jaga anak yatim, ya, siapa yang jaga anak yatim daripada kaum muslimin, jamin makan minum dia sehingga dia cukup, maka Allah Ta'ala akan wajib dia masuk syurga. Baik, bila sebut jaga anak yatim, bila sebut jaga ni tuan-tuan, dia, kita fikir jaga, ambil dia letak rumah kita. Kita pula kadang-kadang ada orang yang isteri dia bekerja dan dia pun tak ada orang gaji, ya, nak jaga lagu mana? Ini tuan-tuan jangan sempitkan dia punya perbahasan. Kita juga boleh jaga, dapat orang panggil pahala jaga anak yatim ni dengan cara setiap hari ke ataupun setiap bulan ada amount yang tertentu yang kita orang panggil peruntukkan kepada pemeliharaan anak yatim. Dan sekarang ini maknanya institusi ke ataupun badan-badan yang tertentu pelihara anak yatim, bagi je pada dia wakil saya ni, saya nak jaga anak yatim, tapi saya tak ada kemampuan sebab isteri saya kerja, saya pun tak ada orang gaji. Jadi oleh kerana you all dah jaga, okay, I bagi duit RM100, RM50, jaga, bagi makan minum, bagi pakaian, sekolah dia dengan baik. Jadi itu pun dikira jaga. Kalau itu yang kita buat, maka Allah Ta'ala kata, aku jamin. Nabi kata, Allah Ta'ala jamin dia akan masuk syurga, kecuali dia ada amalan yang Allah Ta'ala tak ampun. Satu je amalan hak Tuhan tak ampun, satu je, syirik. Itu je. Hak lain semua Allah Ta'ala ampun belaka. Nombor 2, siapa yang dicabut penglihatan dia, kesayangan dia, karimah, maka dia juga, kalau dia sabar dan mengharap pada Allah Ta'ala, maka dia juga akan dapat masuk syurga Allah Ta'ala, kecuali dia buat benda yang Allah Ta'ala tak ampunkan, iaitu syirik. Orang tanya Nabi, apa benda karimah tu, kesayangan?
Nabi kata mata. Ya, mata orang buta. Tapi dia sabar, tuan-tuan. Cuba bayangkan orang buta, ya, pejam sekali-sekala mata kita, baru kita tahu nikmat mata tu. Ya. Ini pun kadang-kadang pakai spek ni. Tak pakai kan tak nampak, pakai kan tak nampak pula baca dekat. Ya, kita dah dapat rasa nikmat mata. Ya. Jadi tuan-tuan, bagaimana kalau orang tu berterusan, dia tak boleh nak kira dah. Pakai spek pun tak nampak juga. Maka tuan-tuan, betapalah kata orang panggil, dia pun kadang-kadang kemungkinan juga yang paling seksa lagi, dia pernah melihat tetapi kerana aksiden ke ataupun apa-apalah yang menyebabkan dia akhir sekali tak nampak. Maka dia terasa seksa pada masa itu sebab dia pernah terlihat keindahan alam ini. Bini dia pernah tengok, anak dia pernah tengok, cucu dia pernah tengok, tiba-tiba sekarang tak boleh tengok. Maka dia sabar. Ya. Sabar di atas ujian Allah Ta'ala kerana tarik nikmat mata tadi. Maka Allah Ta'ala kata, Nabi kata Allah Ta'ala akan bagi syurga ke dia kalau dia sabar. Ya. Baik. 3. Yang ketiga ni Nabi kata, siapa ada 3 orang anak perempuan dididik dengan baik, maka pahala syurga lah untuk dia. Ya, sebab anak perempuan tuan-tuan tahu, ya, sakit kepalanya, bimbangnya, macam-macam. Sebab tu saya selalu sebut kepada tuan-tuan, kalau ada anak perempuan, rasa ada orang nak ke dia, apa dia nak ke dia ke, mari minta nak ke dia, bagi. Rasa layak, jalan. Walaupun tengah belajar kau boleh jalan. Sebab dah kita didik dengan elok, kita bagi peluang kepada orang lain mendidik orang perempuan tu, sekaligus menyelamatkan dia daripada fitnah. Ya. Baik. Bila Nabi kata ada 3 dapat didik anak dengan baik, 3 apa dia? 3 anak perempuan dapat didik dengan baik, syurga dia. Sahabat ni tuan-tuan, bila dengar syurga ni, dia tak boleh. Dia akan tanya sampai dia puas hati. Maka ada sahabat ni tanya, dia kata, Rasulullah, ya Rasulullah, dia kata, lagu mana kalau ada 2? Nabi kata 2 pun boleh jugalah. Ya. Ini sahabat zaman dulu. Bila sebut syurga neraka ni, dia nak masuk syurga. Neraka kalau boleh tak nak. Ya. Baik, cuba tengok nombor 1. Nombor 1 anak yatim. Nombor 2 orang buta. Ya. Saya nak sentuh sikit anak yatim dan orang buta. Okey, dalam bab ini Nabi kata jaga. Ya. Kemudian orang yang penglihatan dia tak ada kerana buta. 2 jenis manusia ni tuan-tuan. Tuan-tuan buat baiklah ke dia. Anak yatim ni dia akan ada cerita ke depan, tapi tak apa saya sebut sepintas lalu. Kadang-kadang hati kita ni keras. Hati ni keras dengan suami, keras dengan isteri. Ya tak? Keras dengan kawan-kawan, keras dengan pekerja, keras dengan majikan. Ya. Lembutkan hati kita dengan pergi ziarah anak yatim. Lembutkan. Ya. Sebab bila hati keras ni tuan-tuan, dia nasihat agama pun macam mana sekalipun mari, tak boleh masuk. Benda keras, macam mana nak masuk? Kan? Kena ketuk berkali-kali baru kata orang lembut boleh masuk. Ya. Jadi kalau nak supaya hidayah kita ni, hidayah Allah Ta'ala ni menyelinap masuk dalam diri kita, dalam hati kita, lembutkan hati kita antaranya dengan cara kita buat baik pada anak yatim. Yang kedua, kepada orang buta. Ya. Kepada orang buta dan anak yatim ni bukan setakat orang panggil nak lembutkan hati, tetapi dia juga boleh melembutkan rezeki Allah Ta'ala pada kita. Ya. Maknanya rezeki akan melimpah ruah kepada kita sekiranya kita ni buat baik kepada anak yatim dan juga kepada orang tua. Apa ni orang buta? Ya. Jumpa orang buta tu, kalau patut berhenti, kalau boleh berhenti, bagi duit ke dia. Ya. Ataupun kalau ada satu orang ke yang boleh buat komitmen dengan kita, kalau awak tak ada duit, mari jumpa kita. Ya, mari jumpa saya. Kalau tuan-tuan buat lagu tu, tuan-tuan akan rasa satu kepuasan. Kepuasan ini merupakan satu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ni menyebabkan kita ni jadi apa ni, orang panggil otak kita ni jadi lega. Lega ni lah tuan-tuan, kadang-kadang sempit dada kerana duit tak ada ke, kerana susah hati ke, menyebabkan kita boleh cari, kita boleh orang panggil fikir lagu mana aku nak menyelesaikan masalah hidup aku. Bila dah fikiran terbuka, lapang dada. Kadang-kadang tuan-tuan, cerdik lagu mana sekalipun, kalau kita sempit dada, kita tak nampak jalan nak menyelesaikan masalah kita.
Sedangkan likulli hammin farja. Setiap ada masalah, ada kedukacita, ada jalan keluar dia. Tapi tak nampak jalan keluar. Cerdik dah. Doktor pasapanya, apa ni orang panggil, pensyarahnya lagi. Tapi tak boleh nak nyelesai masalah dia. Masalah majik, apa ni kata, masalah pekerja ke, masalah apa sekalipun, hidupan dia ke, rumah tangga ke. Pasal dia sempit dada. Kenapa sempit dada? Kerana dia tak pernah fikir macam mana nak luaskan dada dia. Antara cara nak luaskan dada macam mana? Rapatkan diri kita, raikan anak yatim dan juga orang buta. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi Muhammad. Malam ni kita ada perbahasan kupasan mengenai 4 mazhab cantik tuan-tuan, memang cantik. Tuan-tuan kan rasa kepuasan bila dengar kupasan itu. Dan kita buka soal jawab ya, tuan-tuan tanya berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ibadat kita lah. Yang keduanya, Imam Maghrib malam ni ialah Imam Aidil, dan Imam Isyak pula Imam Muhaimin yang tadi, yang sempena dengan ada majlis khas pada malam ni. Kita ambil 2 orang imam ni lah untuk Wallahu a'lam.